Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Semoga kalian berada dalam keadaan sihat walafiat. Bertemu kita lagi dalam siaran Tazkirah Indahnya Bahasa Al-Quran, di mana tiap episod kita akan menghuraikan atau membincangkan aspek bahasa Al-Quran itu sendiri. Bagaimana bahasa itu merupakan suatu bahagian yang sangat penting untuk kita mengamati dan menghayati, agar kita lebih menghargailah intipati Al-Quran itu sendiri yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam surah Yusuf ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Yang membawa arti, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Kenapa? La'allakum ta'qilun, agar kalian dapat menggunakan akal, yakni dapat kita benar-benar on lah, turn on switch yang ada dalam akal tu untuk kita menghayati apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang perlu kita pegang iaitu bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab yang disampaikan dalam Al-Quran, yang terkandung dalam Al-Quran itu. Kita perlu mengambil masa untuk memahami agar kita menghayati intipati Al-Quran. Baik, jadi untuk siaran ini kita akan membincangkan sesuatu yang panas di mulut orang, di benak fikiran orang, di media sosial, hatta di situ, iaitu kes di mana dilaporkan di berita harian, yakni seorang yang mengaku dirinya menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta dia juga mengaku juga yang dia ada satu connection dengan baginda Nabi Muhammad SAW, hatta menerima message daripadanya untuk sampaikan kepada orang. Dengan lantangnya, dengan ia melanggarlah ajaran Islam, kerana kita percaya bahawa hal-hal demikian tidak berlaku dalam agama. Itu yang pertama. Dan Alhamdulillah pihak MUIZ juga dalam beberapa minggu ini yang berlalu, mereka telah pun jadikan ia satu topik, di mana kita bincangkan asas-asas akidah dalam khutbah Jumaat. Jadi baiklah, jadi daripada aspek bahasa pun kita boleh sentuh bagaimana kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Hujurat ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Yang membawa arti, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, in ja'akum fasiqun binaba, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan suatu berita, fatabayyanu, maka mintalah penjelasan, mintalah pencerahan,
an tusibu qauman bijahalah, jadi atau supaya tak adalah segolongan manusia yang yang tersalah, yang terjebak, yang percaya akan berita itu dan mereka bertindak salah atas kejahilan mereka. Fatusbihu ala ma fa'altum nadibin, maka penyusulannya, apabila mereka bertindak atas berita yang ternyata tidak benar, maka golongan itu akan jadi golongan yang menyesal, nadimin. Baik. Okey, jadi sebelum kita sentuh aspek bahasa dalam ayat ini, kita fokus kepada frasa in ja'akum fasiqun binaba. Okey, apabila seorang yang fasik datang kepada kamu dengan suatu berita. Baik, jadi para ulama yang menafsirkan ayat ini telah pun membahagikan wajah, iaitu bentuk, bentuk khabar, yakni bentuk perkara yang disampaikan di sini, iaitu yang pertama yang jelas dalam ayat ini, iaitu apabila seorang yang fasik menyampaikan sesuatu berita. Jadi yang membuat berita itu disyaki, tidak dipasti kesahihannya adalah yang pertama kerana orangnya. Orang itu seorang yang fasik, maka orang yang fasik itu susahlah kita nak mengambil bulat-bulat atau percaya bulat-bulat kata-katanya. Jadi itu dari satu sudut, yakni berita itu tidak diyakini kerana orang yang disampaikan, kerana orang itu orang yang fasik. Dari sudut yang lagi satu pula, para ulama meletakkan bahawa boleh dimasukkan juga dalam ayat ini berita yang kita dapat dan kita tak pasti dari mana kita dapat, maka berita itu sendiri tidak dipasti dan diyakini. Itu lagi satu sudut. Jadi apa bezanya? Sudut yang pertama, orang yang fasik, orang yang kita tak yakin, yang kita tidak percaya, tak boleh nak ambil bulat-bulat, dia sampaikan berita tersebut. So orang tu yang punca berita itu tidak boleh diyakini. Yang kedua, berita itu sendiri kita tak dapat nak percaya. Kenapa? Kerana tak tahu pun dari siapa datangnya berita atau khabar tersebut. Jadi ini kita letakkan dulu dalam benak fikiran kita, yakni khabar yang dimaksudkan, berita yang dimaksudkan dengan yang dimaksudkan di sinilah, berita yang tidak diyakini, sama ada ia datang daripada orang yang fasik ataupun berita itu tidak tahu, kita tidak tahu pun dari mana ia datang. Baik, sekarang kita masuk aspek bahasanya. Maka apakah firman Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat apabila datangnya khabar atau berita yang tidak kita pasti ini? Suruhan atau amaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kita fatabayyanu, untuk kita meminta penjelasan, jadi di sini kita akan, pada perkataan ini kita akan fokus aspek bahasa. Tabayyana. Dalam bahasa Arab, yakni perkataan ini berasal daripada kalimah bana, ba alif nun, dan perkataan yang dekat dengan perkataan yang gunakan di sini adalah bayyana. Jadi bayyana, yang dimaksudkan dengan bayyana adalah memberi penjelasan. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala tambah huruf ta kat sini. Maka jadilah
tabayyana. Tabayyana ia memberi maksud yang lebih luas. Okey, adalah untuk kita meminta. Bila kita tambah tak, makna dia tambah. Okey, seperti mana kita bincangkan pada episod-episod yang lalu, ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Yang berarti apabila kita tambah sesuatu harf kepada satu kalimah, maka ia tambah juga makna pada kalimah tersebut. Jadi di sini apabila kita tambah huruf ta di hadapan bayyana, maka tambahlah makna dia daripada bayyana, iaitu memberi penjelasan. So bila kita tambah tak, maksudnya adalah untuk kita meminta seseorang untuk memberi penjelasan. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan tambah huruf tak, iaitu talab, kita meminta sesuatu. Okey, jadi di sini tabayyan, suruhannya adalah untuk kita meminta daripada seseorang untuk memberi penjelasan, sama ada daripada orang yang fasik itu sendiri, okey, untuk datangkan dengan dalil, datangkan dengan bukti-bukti untuk buktikan apa yang disampaikan itu benar. Atau kalau kita tidak pasti, kita selidiklah sendiri, kita jumpa orang-orang yang berkenaan, kita cari akan kepastian dan kesahihan khabar tersebut. Baik. Okey. Dari segi, kita masuk balik dari segi aspek bahasa, kita lihatlah bagaimana dengan satu perkataan ini sendiri. Okey, tabayyanu. Ia merangkumi maksud yang sangat luas. Kita lihat jauh-jauh lah, kita tengok bahasa Melayu kita sendiri. Nak huraikan maksud tabayyun perlukan 2, 3, 4 perkataan. Iaitu apa? Meminta untuk memberi penjelasan. Okey, 4 Tapi bahasa Arab satu perkataan je, tabayyun. Iaitu fatabayyan. Satu perkataan ini ia memberi kita maksud yang sangat luas. Okey, hukum yang perlu kita amati dan hayatilah. Jadi itulah renungan kita untuk episod ini. Sebagai rumusan, kita bincangkan perkataan fatabayyanu dalam ayat ke-6 surah Al-Hujurat. Okey, jadi fatabayyanu ini kita bincangkan bagaimana asalnya ia daripada perkataan bayyana. Okey, bayyana maksudnya memberi penjelasan. Apabila kita tambah tak di situ, maksudnya kita talab syai'. Jadi tabayyan maksudnya kita meminta seseorang untuk memberi penjelasan. Okey, itu yang pertama. Dan juga fatabayyanu ini, meskipun ia satu perkataan, namun maksudnya sangat besar, sangat luas lah. Okey, kerana kita perlu meminta seseorang, okey, untuk memberi penjelasan, sama ada daripada orang yang fasik yang sampaikan itu, ataupun dari orang-orang yang berpengetahuan tentang khabar tersebut. Okey, jadi itulah renungan kita untuk episod ini. Kita bincangkan perkataan tabayyana. Semoga dengan ini kita dapatlah mengamalkan intipati Al-Quran selari dengan apa yang ia disampaikan, dan semoga kita dapat hindarilah, kita dapat selamatkan diri kita ini daripada sebarang penyelewengan. Okay? Dan itu dengan cara yang paling efektif adalah untuk kita terus memperkasa diri kita dengan ilmu. Baik, insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kerana sudi mengikut episod dan siaran ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.